Pada tahun 1790, dua orang banduan India beragama Islam, iaitu dari golongan bangsawan, telah dibawa ke Pulau Pinang dan seterusnya dibawa ke Fort Cornwallis. Francis Light datang menyambut kehadiran banduan tersebut. Now you are under my custody. Ini Amity. Now we are at Fort Cornwallis. Sejak dari itu, Francis Light telah membawa banduan-banduan dari luar negara ke Fort Cornwallis. Kesemua mereka dibawa ke Fort Cornwallis secara berperingkat-peringkat. Mereka yang tiba di Fort Cornwallis akan ditahan dan menjadi buruh. Francis Light mahu banduan-banduan ini membangunkan Pulau Pinang sebagai pelabuhan perdagangan yang strategik. Pada ketika ini, kemasukan 600 banduan dari Sumatera, Bangka Hulu, India dan Hong Kong tiba di tanah Pulau Pinang. Semua banduan yang sampai di Kerah menjadi buruh bagi membangunkan Fort Cornwallis. Kemasukan banduan dari luar negara yang terlalu ramai menyebabkan Fort Cornwallis mengalami kesesakan. Sungguh menyesakan berada di sini. Benar. Kota ini seolah-olah makin menghimpit jiwa kami. Rakyat kami tidak tahu apa yang kami lalui. Francis Light berdiri melihat ke arah pantai Pulau Pinang sambil memikirkan tentang masa depan pulau tersebut. I hear your grievances, and I understand that this situation is difficult. Everyone deserves to be heard and given a second chance. Melangkah ke tahun 1800, Chaurasta Lines telah mula berlaku. Kesesakan dan kepadatan. Akibat penambahan banduan di Fort Cornwallis, berlaku kesesakan yang kritikal, menyebabkan pihak British menempatkan di Chaurasta Lines. Namun lama-kelamaan Chaurasta Lines menjadi padat dan sangat tidak sesuai untuk menempatkan banduan dalam jangka masa yang panjang. Kerajaan British mengambil keputusan untuk membina Penang Jail secara berperingkat. Penang Jail dibangunkan oleh tenaga banduan itu sendiri dan ianya siap dibina sepenuhnya pada tahun 1849. Dalam keadaan suasana yang sukar dan menyesakan, banduan berhimpun dan mendirikan papan tanda Penang Jail. Kebebasan sejati adalah ketika semua orang hidup tanpa rasa takut. Kita semua berjuang atas kebebasan yang sama. Kita berkuatkan suara kita untuk mencipta perubahan yang lebih besar.
Selepas 171 tahun kepimpinan penjara di bawah kerajaan British, akhirnya berlakunya perubahan di dalam sistem kepenjaraan. Perubahan sistem kepenjaraan tersebut adalah daripada tahan dan dera kepada penahanan. Perbincangan peralihan kuasa pun bermula. Akhirnya, kerajaan British menyerahkan sepenuhnya kepimpinan penjara kepada pegawai Melayu. Dan kini adalah masa untuk memberi peluang kepada anda untuk membentuk masa depan penjara di tanah Melayu. Terima kasih, ini adalah awal yang baru untuk kami semua. Sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman dan memahami tentangan yang ada, Tan Sri Murad Ahmad berusaha menciptakan sistem yang lebih manusiawi. Tan Sri Murad Ahmad beranggapan sistem tahan dan dera adalah sistem yang tidak bertamadun dan tiada peri kemanusiaan. Penjara adalah institusi mengangkat nilai kemanusiaan, hak tahanan, dan mengangkat keadilan. Jadi institusi penjara perlukan penekanan kepada pemulihan, bukan semata-mata hukuman fizikal kepada banduan. Tan Sri Murad Ahmad mahu masyarakat peka terhadap hak asasi dan nilai kemanusiaan. Kelangsungan evolusi sistem penjara diteruskan pada era Datuk Ibrahim bin Haji Mohamed dengan pengenalan Sistem Ibrahim. Sistem Ibrahim telah diperkenalkan pada tahun 1980-an untuk mengubah cara hidup banduan. Sistem kepenjaraan telah beralih kepada sistem pemulihan yang lebih efektif dengan menumpukan pelbagai aktiviti. Sistem Ibrahim bertujuan melahirkan insan yang berguna kepada masyarakat, di mana banduan-banduan ini akan berkhidmat kepada masyarakat di luar tembok penjara. Seterusnya, pada tahun 2002 telah diperkenalkan Pelan Pembangunan Insan oleh Datuk Mustafa bin Osman. Melalui program ini, banduan akan diberikan pemulihan berteraskan, perubahan sikap, peningkatan kemahiran dan pengetahuan, agar mereka ini didedahkan dengan jelas impak kesalahan yang telah mereka lakukan dan membantu mereka mengubah tingkah laku serta membentuk insan produktif melalui pemulihan efektif dengan persekitaran kondusif dan pengintegrasian strategik. Beliau juga merangka dan membina penjara-penjara moden dengan dilengkapi sistem keselamatan elektronik bersepadu. Evolusi diteruskan oleh Jabatan Penjara Malaysia dengan melaksanakan pelbagai program pemulihan dalam komuniti. Sistem parol telah diperkenalkan pada tahun 2008. Jabatan Penjara Malaysia menyedari pentingnya sokongan masyarakat dengan melibatkan penyertaan mereka dalam proses pemulihan kepada banduan. Seterusnya, pada 2013, Datuk Seri Zulkifli bin Omar telah memperkenalkan konsep penjara sejahtera dengan tujuan memperkasakan pengurusan kepenjaraan yang mematuhi standard antarabangsa. Seterusnya, Datuk Seri Haji Nordin bin Haji Muhammad telah memperkukuhkan program pemulihan dalam komuniti selain melaksanakan prison reform. Program pelepasan banduan secara lesen juga telah dilaksanakan selain menjadikan institusi penjara sebagai pusat peradaban budaya kemanusiaan. THCDC yang menekankan kepada pemulihan yang berimpak tinggi bagi mengembalikan insan tersasar kembali menjadi warga yang patuh kepada undang-undang. Kini kejayaan demi kejayaan dinikmati, hasil daripada evolusi penjara Malaysia. Dan kini di bawah kepimpinan yang berbahagia Komisioner Jeneral Penjara Datuk Haji Abdul Aziz bin Abdul Razak, penambahbaikan inovatif kepenjaraan diteruskan di bawah barisan pimpinan terkini. Alhamdulillah, daripada seorang yang dianggap gagal dan tidak berguna kepada keluarga dan masyarakat, akhirnya hasil bimbingan Jabatan Penjara Malaysia kini aku menggenggam sebuah kejayaan